Halo. Selamat datang ke Be Real, Let's Talk. Alright, nama saya Nur. Dan saya Fatah. Dan saya Rizwan. Alright guys, nari special episode pasal ada collaboration bersama Jom Tanya Ustaz. Okay, alright guys. So nari soalan hangat. Kalau biasa derhaka dengan ibu bapa. So the question from a listener was that, apa tau? Kasih aku bacakan sikit I have been neglecting my responsibilities as a child. Now, being a parent, aku menyesal apa aku buat dengan mereka. The worst part, both parents dah tak ada. So sekarang dia dah jadi parent, both parents dah tak ada. Dulu mungkin derhaka, mungkin kita kurang berbakti kepada ibu bapa. So sekarang dia tanya, what should I do? Jadi kita ni collaboration dia special pasal kita nak bincangkan isu-isu yang sedemikian and requires a bit more time with the conversations. So nari kau akan pakai the head of Ustaz Fatah. Kalau korang tak pernah tahu, inilah Ustaz Fatah. Cuma dalam Be Real Let's Talk, dia bawa watak yang macam normal people. Okay, so okay Ustaz. Apa cerita? Tu soalan dia aku dah tanya. Kau tanya aku balik. Dia main angin. Dia main angin. Kau main angin. Aku apa je dia dengar ni. Buang mereka biasa lah. So, Kita bercarut sekejap. Fatah sudah tak payah pakai Betul. ustaz-ustaz. Tak, Dah. cuma kira formality je. Formality. Lain daripada tu tak perlu. So, soalan ni soalan yang datang daripada seseorang yang dalam keadaan insaf. Dia dalam keadaan insaf. Insaf Dia, kira ada kesedaran dia, ada kesedaran, insafan lah. keinsafan, Okay. dia bertaubat, dia rasa dia lalui satu proses yang dia tak nak ulang lagi. Okay. Jadi dia but right now dah tak ada opportunity tu nak berbakti lagi kepada kedua ibu bapa dia sebab kedua-duanya dah tak ada lagi. Dah tak ada, betul? Dah tak ada. Jadi kita boleh, apa yang kita boleh lakukan sebagai seorang anak kepada kedua ibu bapa kita yang tidak ada lagi kita boleh membacakan suratul Fatihah. Okay. Kita boleh membacakan surah Al-Ikhlas dengan niat kita menghadiahkan dia kepada orang tua kita. Okay. Kalau kita ziarah kubur mereka, kita membacakan suratul Fatihah, kita baca suratul Ikhlas 7 kali, 11 kali, berapa kali lah yang kita mampu. Tak ada spesifik lah. Tak ada spesifik kan dia. Cuma kira kenapa kau cakap macam 7 kali, jadi kita make effort lah. Kita make effort more lah. You see, Kita tak nak datang sekali caw. dia ada an impact lah over there. And then after that kita niatkan bacaan surah-surah yang kita baca, hadiahkannya kepada kedua ibu bapa kita. Ketahuilah kita mendapat pahalanya, insya-Allah ibu bapa kita pun mendapat Ustaz, pahalanya. bila cakap hadiahkan tu, kira kan pahalanya kita dapat. That means kita baca surah Fatihah tu dapat pahala apa. So at the same time pun kita pun berhadiahkan that pahala itself ke, hadiahkan macam mana? When you said hadiahkan Al-Fatihah tu, Kita hadiahkan dia punya ganjaran-ganjaran yang kita dapat daripada kita membacanya. Keberkatan tu kita dapat sebab kita masih hidup. Mereka yang dah meninggal ni, mereka yang akan menyelamatkan mereka ada amalan mereka. Jadi ni daripada dalil yang apa, doa anak soleha. Betul. Okay. Doanya anak yang soleh itu akan sampai kepada kedua ibu bapanya. Dalam Al-Quran mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Allah Tuhan kami, ampunilah kami dan juga mereka-mereka yang telah berjuang dalam agama kami dan telah berjuang sebelum daripada kami. Yang beriman dalam keadaan beriman. Jadi firlana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan juga teman-teman dan saudara-saudara kami yang dalam perjuangannya iman bersama kita pada dahulu kala. Faham? Jadi ini doanya tersampai. Doanya sampai kepada ni, dan apatah lagi doanya anak yang soleh yang membacakan kepada kedua ibu bapanya. InsyaAllah sampai. Jadi sekarang kita dah berbualkan satu isu, iaitu macam mana kita nak tolong both the parents Betul. kan. So contoh yang next question is, of course dia ada worry pasal sekarang dia dah, she or himself or herself, dia dah jadi seorang ibu bapa So sekarang mungkin dia takut ke, atau
macam mana boleh dielakkan. Kadang-kadang orang Melayu kita suka cakap kan, ni dulu kau buat kat mak bapak kau tu pasal sekarang anak kau buat kat kau. Ni normal ni bukan cakap kasar minta maaf ke apa-apa kepada listeners kat luar, tapi ni standard. Orang mesti cakap dulu kau biasa buat mak bapak kau macam gini, kau kurang ajar kan. Tu pasal anak buat kat kau balik. Ini kira kan sama macam kifarah. Kafarah ada. Tapi ya ke? Kita can we relate as such ke? You see, kita apa yang kita kelakuan kita ni memang anak kita kalau lihat dia mempelajari daripada kita. Kalau dia tak lihat daripada kita, memang darah daging kita ni kan akan affect kan keturunan kita yang akan datang. Jadi hati-hati dengan apa yang kita makan, hati-hati dengan apa yang kita minum, sebab dia akan menjadi darah daging kita, yang darah daging kita ni juga yang akan menjadi keturunan kita. Dia kira memang betul kata-kata yang macam ni, you are what you eat, you are what you read, you are what you see, semua you are what you hear. Kan, jadi dia bukan segi zahir je yang sama tau. Muka kau sama macam muka bapak kau. Kan? Tapi segi batin pun macam iras-iras kau ni kelakuan ni. Betul. Pasal orang cakap perangai kau macam bapak kau. Orang doakan, dia kata wa min dzurriyyatina qurrata a'yun, dan daripada zuriat kami tu orang-orang yang berlandaskan agama yang menyenangkan mata apabila dia dilihat, mereka melihatnya, iaitu dalam landasan agama. Kita mendoakan zuriat kita tau. Kan, jadi possibly kita nenek moyang kita dah doakan kita. That's why kita jadi macam seseorang pada hari ni. Kan? Jadi it will pass down. Pasal satu example macam tadi kau katakan tentang keinsafan. Jadi contoh apa yang dia pernah buat dekat dia punya parents is all in the past. The parents have already passed, dia pun dah insaf. Dia pun lebih manusia yang lebih dekat dengan Allah SWT. So dia dah have different practices. So will that affect the child tak? Macam the child will still go back ke, macam buat apa yang dia pernah buat dulu ke? Wallahu alam. Itu kalau kena mungkin dalam segi dugaan lah. Segi dugaan, segi dia punya ni adalah test daripada Allah. Allah nak menguji dia sebab boleh jadi ni dapatkan dia syurga juga dengan dia sabar. Dengan dia sabar dapatkan dia syurga. Kita can do our best kan, but in the end it's in the hands of Allah. Correct. The hands of Allah. Because of course the most relatable with regards to this would be Wan lah. Pasal that's why dia tanya macam anak soleh soleha. Pasal both his parents are not around anymore. Kan? So macam saya selalu macam apa tau, fikir apa orang cakap minta restu mak bapak apa semua. Dia sekarang dah tak ada macam mana. Apa tu mak bapak minta apa dah? Minta dia berkat Redha, minta redha ibu dan bapa. Habis macam orang-orang macam yatim piatu macam aku ni ustaz. Macam mana ni ustaz? So that's the tadi yang kita cakap pada pasal awal. Mak bapak dah tak boleh doakan dia pun dah terputus. Dia je yang boleh Hanya doakan. kita mengharapkan daripada doa-doa yang kita kirimkan, Allah SWT meridai kita, ibu bapa kita juga meridai kita. Ada substitute tak ustaz? Substitute tu ni macam saya let's say dah kahwin ke apa kan, dan minta isteri doakan. Isteri ke Mak bapak ke mak mertua. Mak mertua, bapak mertua masih pakai tak ustaz? Dia sebagai mak juga apa? Mak bapak. dia mak yang kita kahwinkan kita kahwin betul. dengan, so dia tak sama macam mak kita. Dia pangkat tak sama macam mak kita. Tetapi the closest we can have is our mother-in-law. The closest lah. Based on this situation. Okay. Tapi adakah dia sama macam doa ni ibu kita sendiri yang What melahirkan if grandmother is still around? Yes, grandmother kan Lagi kuat lah. lagi kuat. Lagi kuat daripada grandmother. Jadi kita minta doa kepada kita nenek kita doa mak mertua kita. Jangan kita memperkecilkan doa-doa mereka. Cuma kira perantaraan is kita pasal orang doa-doa orang yang soleha. Betul. Okay. InsyaAllah. Okay, Ya, so dah dengan ini the conclusion is that how do you want to conclude this? Yep, so kadang-kadang kita ni bukan orang yang baik lah. Kita pernah melakukan sesuatu perkara yang mendatangkan kadang-kadang kita fikir adakah mereka ridha dengan kita ataupun tidak. Betul. Jadi what we can do over here, kita mendoakan mereka dengan baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas,
Dan itu simple. Itu perkara yang mudah. Dengan niat kita menghadiahkan pahala-pahala ni, ganjaran-ganjaran ni kepada mereka supaya mereka insya-Allah dekat akhirat mendapatkan ganjaran-ganjaran ini dan meridai dengan kita sehinggakan Allah SWT meridai dengan kita dapat masuk syurga bersama-sama. Okey, lagi satu Ustaz nak tambah. Jadi daripada other than Fatihah, Al-Ikhlas lah semua. Kita pun boleh tambah ya Allah ya Tuhanku ampunilah mereka, dosa ibu bapa rahmatilah mereka. kan. So kita tambahkan dengan doa-doa sedemikian. Boleh. InsyaAllah tempatkanlah di syurga akhirat kelak nanti. Betul. Semua kita boleh tambah dalam doa kita macam gitu Apa yang kita rasakan tu, apa yang perasaan dalam hati kita nak channel it, kita say it out to Allah SWT. Jadi guys, kita macam mana pun kita doa yang terbaik buat yang dah pergi atau yang ada. Kalau macam takut kalau anak-anak pun, then kita just doa terbaik buat mereka Okay guys, so that is what he conclude for today. So insyaAllah kita ada soalan-soalan yang lebih panjang yang kita akan jawab. Jom Tanya Ustaz akan collab dengan BeReal. Let's talk. Okay guys, kita jumpa lagi.